Kita teruskan dengan 2.6.5, iaitu menghasilkan reka bentuk dan pembungkusan makanan. Alright, reka bentuk makanan. Ada 5 perkara yang perlu diketahui di dalam subtopik ini. Ini adalah pengenalan kepada subtopik. Reka bentuk makanan mampu menarik perhatian pengguna, mempersembahkan gaya hidup, ekspresi kepada jenama dan juga emosi. Reka bentuk makanan yang kreatif dan efektif adalah hasil kombinasi antara elemen dengan prinsip reka bentuk. Kita tengok yang pertama sekali adalah faktor reka bentuk makanan. Ini kita boleh tengok pada muka surat 162 dalam buku teks, di kotak yang bawah sekali tu. Ada beberapa perkara yang kita boleh rujuk. Ada 7. Okey. Jadi yang pertama, membentuk imej atau personality reka bentuk makanan berdasarkan cita rasa seperti budaya, nilai elegan dan sophisticated. Bila cakap pasal budaya, dia juga akan berkait dengan nilai dan juga elegan. Walaupun itu perkara yang berbeza, tetapi dia berkait. Yang kedua, memilih bahan yang sesuai untuk mereka bentuk makanan. Yang ketiga, memilih warna makanan yang sesuai. Yang keempat, memilih reka bentuk makanan yang tidak melanggar tata susila agama dan kaum. Yang kelima adalah memilih saiz yang sesuai. Yang keenam, menggunakan peralatan yang sesuai. Dan terakhir sekali adalah memilih bekas menghidang yang sesuai. Kita tengok pertama sekali perkaranya adalah keseimbangan, iaitu cara penyusunan makanan memberi impak kepada emosi. Kita tak boleh susun macam bersepah-sepah, kerana itu boleh menjadikan orang tak mau makan. Dia macam cakap, ni apa hal susun macam ni pula ni, bersepah-sepah kan. Bersepah-sepah orang pun macam, bersepah ni sebab ada orang dah usik ke apa. So kita kena pastikan penyusunan makanan itu nampak lebih kemas, supaya orang pun lebih berselera nak makan. Yang kedua, keseimbangan juga boleh diambil kira daripada warna, bentuk, saiz dan juga tekstur, untuk memberi kesan yang boleh menampakkan makanan itu sudah disusun atur. Seterusnya adalah bentuk, iaitu merancang pelbagai bentuk dan susunan ketinggian juga adalah sebagai satu variasi dalam bentuk makanan. Tekstur, gabungan keseimbangan dan tekstur, iaitu dalam pinggan yang sangat penting, tetapi tidak terlalu banyak makanan digunakan supaya dia nampak lebih menarik. Yang keempat adalah rasa. Rasa tidak dapat dilihat, tetapi gabungan bahan-bahan akan menghasilkan rasa yang unik dalam mereka bentuk makanan. Sebagai contoh makanan yang digabungkan bahan-bahannya supaya membentuk satu rasa, kita boleh tengok macam ikan siakap 3 rasa ke, ataupun sweet sour, macam itulah sebagai contohnya. Contoh kalau dia tak semestinya kena ada 3 rasa ke, sweet sour ke, tapi yang makanan-makanan biasa pun kita boleh dapat rasa melalui gabungan bahan-bahan yang telah dimasukkan dalam makanan. Dan yang kelima adalah saiz. Saiz hidangan perlulah seimbang dengan saiz pinggan atau bekas. Jadi kalau kita nak makan stik daging yang berat 500 gram contohnya, kita tak boleh guna piring kecil. Nanti dia tak muat lah kan. So lebih baik kita pilih bekas yang lebih besar daripada makanan, supaya susunan dia akan nampak lebih kemas dan juga menarik. Kalau bekas yang lebih kecil daripada makanan, dia akan jadi macam tak berapa menarik dan tidak kemas lah. So orang pun akan macam ragu-ragu nak makan ataupun nak order ke dekat kedai kan. Alright, kita tengok yang seterusnya adalah reka bentuk pembungkusan makanan. Penerangannya adalah, kita tengok yang sudah di highlight ataupun yang sudah diwarnakan tulisan dekat A, B dan C tu. Yang pertama sekali, menarik perhatian pengguna untuk membeli. Reka bentuk pembungkusan makanan ni. Yang kedua, sifat ingin tahu pengguna tentang isi kandungannya. Kita kalau macam bila dia punya box tu cantik, orang pun macam tanya, apa benda ada dalam ni, sedap ke tak makanan ni kan. Dan juga yang ketiga adalah elemen dan prinsip reka bentuk untuk menghasilkan pembungkusan yang lebih kreatif dan cantik. Yang kedua, ini penerangan sahaja.
Okey, dan kita masuk kepada beberapa perkara yang dititik beratkan dalam reka bentuk pembungkusan makanan. Yang pertama sekali, contohnya menentukan sasaran pasaran dan demografi. Yang kedua, membentuk imej atau personality produk berdasarkan cita rasa dan keuntungan sasaran konsumer seperti nilai praktikal, elegan dan canggih. Yang kedua, yang seterusnya adalah menentukan ciri-ciri penting produk kepada konsumer. Sebagai contohnya, mengelak memasukkan terlalu banyak informasi. Sebab kalau terlalu banyak informasi, orang pun ni nak makan ke nak membaca kan. Okey, dan membuatkan reka bentuk menjadi tidak tersusun. So tak payah banyak sangat information, nanti jadi tak tersusun dan jadi serabut. Okey, yang seterusnya adalah penggunaan warna yang betul dan menarik. Kita dah belajar tona-tona warna. So kita kalau boleh dalam makanan tidak perlu terlalu banyak penggunaan warna supaya tidak nampak terlalu orang kata terlalu penuh warna dekat situ. Kita pakai color yang soft ataupun 2-3 color dah cukup sebagai contoh. Okay, yang kedua itu pemilihan warna yang betul mampu menarik perhatian pengguna. Okay, macam McD color kuning dan merah kan, macam KFC color merah je, Pizza Hut pun color merah hitam, macam tu. Tak payah guna banyak sangat warna supaya dapat menarik perhatian pengguna. Okay, penggunaan imej dapat membawa maksud yang lebih tepat berbanding teks yang panjang lebar. Okey, memilih bahan pembungkusan yang mesra alam bagi memelihara alam sekitar. Biasa sekarang orang akan pakai paper bag ataupun pakai kotak kan. Dah jarang dah orang akan pakai polystyrene ataupun pakai plastik ke. Jadi kita kena fikir juga daripada segi alam sekitar. Sebab apa? Kalau dah banyak sangat orang pakai plastik, memang akan mencemarkan alam sekitar. Sampah merata-rata. Lepas tu haiwan ada yang tercakit plastik lah, macam tu sebagai contohnya. Okey, kita masuk satu topik seterusnya, 2.6.6, menilai reka bentuk makanan yang dihasilkan. Yang pertama, kecenderungan, kreativiti, inovasi dan juga keaslian reka bentuk. Itu penerangan dia. Kalau kreativiti, idea imajinasi yang dijana. Inovasi, idea yang dipelbagaikan. Keaslian reka bentuk adalah idea yang original. Yang kedua, kandungan unsur. Kandungan unsur ini merujuk kepada simbolik. Okey, simbolik iaitu yang membawa mesej tertentu yang memberikan nilai tambah kepada produk dan pengguna. Yang kedua adalah estetika, iaitu prinsip dan elemen dalam arbi pembungkusan makanan yang berkaitan dengan keindahan. Estetika itu, cikgu ingatkan kembali, adalah maksudnya adalah keindahan. Okey, penilaian reka bentuk. Ada 3 perkara yang perlu diketahui, iaitu cikgu akan cakap teks yang diwarnakan supaya lebih mudah untuk kamu memahami. Okey, yang pertama sekali, penilaian reka bentuk makanan dia merujuk kepada inovasi, kreativiti dan keaslian reka bentuk. So bila kata inovasi, kreativiti dan keaslian reka bentuk ni, dia adalah mengenai tahap perkembangan idea. Sekejap lagi kita tengok apa tujuan utama benda-benda ni semua. Okey, yang kedua, tahap keupayaan penghasilan reka bentuk meliputi penggunaan bahan, alatan dan teknik. Dan yang ketiga adalah tahap penilaian reka bentuk makanan. Tahap terakhir dia adalah fungsi, estetika, ergonomik dan keselamatan serta nilai komersial yang ada pada makanan tersebut. Langkah-langkah penilaian reka bentuk makanan. Ini semua ada dalam buku teks. Okey, tengok dalam muka surat 167. Okey, lakaran perkembangan idea reka bentuk makanan yang akan dibuat perlu mempunyai identiti tersendiri. Kita kalau boleh jangan ciplak orang punya produk ataupun orang punya hasil kerja, supaya dapat mengelakkan kesalahpahaman ke ataupun pergaduhan. Okey, ini langkah pertama. Dan langkah kedua, pemilihan bahan, alatan dan teknik yang betul dapat menghasilkan reka bentuk makanan yang menarik. Diorang akan test. Okay, kita akan guna, kalau macam contoh pembungkusan makanan, kita try buat warna biru dengan merah.
So macam tengok tak kenalah colour ni, okey, kita tukar yang lain, colour lain pula. Kita pakai colour yang lebih lembut. Contohnya colour purple dan colour pink, macam Baskin Robbins kan. So nampak menarik dan nampak macam wah, aiskrim kan macam something yang lembut. So dia nampak menarik pada pandangan customer. Itulah sebagai contohnya. Okey, hasil terakhir reka bentuk makanan perlulah memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang ditetapkan tu apa yang telah ditetapkan lah. Contoh kita nak pakai colour apa, okey, kita finalize. Kita nak pakai pembungkusan makanan tu pakai kotak ke atau pakai plastik ke, kita dah tentukan. Itulah sebagai contohnya. Dan ini tujuan yang cikgu cakap tadi tu. Tujuan utama penilaian reka bentuk makanan yang dihasilkan adalah yang bawah ni, untuk mengembangkan idea supaya jadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan kedua, memilih bahan-bahan yang tepat. Okey, jangan kadang-kadang kita nak guna bahan yang susah, nak bahan yang lambat expired, kita kena cari bahan yang lambat expired. Sebagai contohnya. Yang ketiga, menggunakan alat dan teknik yang betul. Macam contoh teknik-teknik potong daging ke, macam tu kan. Sebab ada orang kata kalau salah potong daging ni, daging boleh jadi liat. Okey. Yang keempat, menunjukkan inovasi dan kreativiti. Ini memang dalam semua reka bentuk memang kena ada. Daripada form 1 sampai form 3 mesti ada ulang benda ni, inovasi dan kreativiti. So kamu kena terapkan dalam minda kamu. Setiap kali ada something tu, macam mana kita nak perbaiki ataupun kita nak perbaharui idea yang ada. Okey, ini contoh penilaian. Nanti kita akan tengok sewaktu bersemuka. Okey, kita habis bab reka bentuk makanan. Nanti cikgu akan bincang bersama kamu dalam kelas. Okey, terima kasih.